Hari ini, saya akan membentangkan isu kepupusan fauna yang lebih dikenali sebagai isu kepupusan haiwan. Kini, isu kepupusan haiwan adalah isu yang sangat hangat di seluruh dunia. Slide yang kedua ini menunjukkan satu perbualan antara satu haiwan dengan haiwan yang lain. Walaupun ia adalah satu perbualan yang biasa, tetapi ia membawa satu makna atau impak yang sangat besar yang akan berlaku pada fauna pada masa akan datang. Slide ketiga ini menunjukkan beberapa isu atau berita yang berkaitan dengan kepupusan haiwan. Pertama, hidupan liar Malaysia seperti gajah, badak Sumatera, harimau Melayu, kancil, beruang dan orang utan yang kini berada di ampang kepupusan. Berita kedua menunjukkan bahawa kepupusan Northern White Rhino jantan yang terakhir di dunia telah meninggal dunia pada 19 Mac 2018. Punca kepupusannya adalah punca daripada manusia. Berdasarkan artikel My Metro, 22 April 2019 bersamaan dengan hari Isnin telah mengeluarkan satu berita yang menunjukkan bahawa gajah hanya tinggal 1,000 sahaja. Punca ketinggalan 1,000 gajah disebabkan oleh pemburuan haram untuk mendapatkan hasil-hasil atau gading gajah tersebut. Saya meneruskan dengan definisi isu pada hari ini. Kepupusan mentakrifkan sebagai kematian suatu spesies atau kumpulan takson dari muka bumi ini. Kepupusan juga membawa maksud hilang lenyap, hapusnya sama sekali atau habis semua sekali. Fauna juga boleh dikatakan sebagai seluruh binatang yang hidup di sesuatu kawasan atau tempat. Seterusnya, kepupusan fauna membawa maksud kemusnahan dan kepupusan haiwan secara semula jaya. Terdapat beberapa punca yang menyebabkan berlakunya kepupusan fauna di seluruh dunia. Punca pertama ialah kehilangan habitat. Sikap manusia yang lebih mementingkan membuka tanah secara besar-besaran untuk pertanian, perdagangan dan pembangunan menyebabkan isu kepupusan haiwan sering berlaku di dunia ini. Kedua, penebangan pokok seperti jati, cenggal di hutan hujan tropika turut menyumbang kepada isu kepupusan haiwan atau fauna. Ketiga ialah pembakaran hutan yang tidak terkawal. Pembakaran hutan seperti di Indonesia, Brazil dan Kuala Langan menyebabkan haiwan-haiwan untuk kehilangan habitat, seterusnya memusnahkan spesies selama-lamanya. Pemburuan haram boleh dikatakan sebagai salah satu aktiviti yang dijalankan secara haram tanpa pengetahuan dan kebenaran daripada pihak yang berkuasa. Sikap manusia yang mengambil peluang untuk memburu binatang yang boleh mendatangkan hasil yang lumayan apabila dijual di pasaran tanpa kebenaran. Contohnya, badak Sumatera diburu untuk mendapatkan tandurnya. Manusia juga memburu penyu untuk mendapatkan telurnya. Pada waktu yang sama, manusia juga memburu gajah untuk mendapatkan gadingnya. Gadingnya digunakan untuk membuat gigi palsu dan piano keys. Hal ini kerana gading gajah mudah diukir, tahan lama dan tidak mudah patah. Punca seterusnya ialah pencemaran alam sekitar. Pencemaran alam sekitar yang tidak terkawal boleh menyumbang kepada isu kepupusan haiwan di seluruh dunia. Ikan lumba-lumba semakin pupus disebabkan oleh pencemaran air seperti
tumpahan minyak di laut dan kegiatan manusia yang tidak bertanggungjawab mengkotorkan air laut dengan membuang sampah. Pada waktu yang sama, plastik yang dibuang sering memberikan signal yang palsu atau fake signal pada haiwan seperti penyu dan ikan paus yang menganggap plastik adalah makanannya. Hal ini menjadikan salah satu faktor haiwan ini pupus akibat kematian kerana menghadapi kesulitan proses pengadaman apabila memakan hasil buangan sisa pepejal yang dibuang oleh manusia. Kajian yang dijalankan oleh Universiti Portsmouth menyatakan bahawa pencemaran plastik boleh mengancam sekurang-kurangnya 700 jenis spesies hidupan marin atau laut, manakala sekurang-kurangnya 100 million mamalia laut terbunuh setiap tahun akibat daripada pencemaran laut yang disebabkan oleh kegiatan manusia. Baiklah, sekarang saya akan meneruskan dengan kesan-kesan kepupusan fauna kepada manusia dan alam sekitar. Kepupusan fauna atau kepupusan haiwan boleh mendatangkan beberapa kesan seperti kitaran kehidupan terjejas. Dalam konteks ini, apabila haiwan mengalami kepupusan, ia boleh menjejaskan kitaran kehidupan semua hidup yang berada pada permukaan bumi ini. Contohnya, pemburuan harimau tanpa kawalan boleh menyebabkan kepupusan spesies harimau. Apabila tiada lagi spesies harimau untuk mengawal populasi haiwan seperti kijang, iaitu sejenis binatang seperti rusa tetapi mempunyai tubuhnya yang lebih kecil dan tidak mempunyai tanduknya yang panjang dan haiwan rusa. Haiwan-haiwan ini akan terus membiak dan mampu merosakkan kawasan tanaman seperti padi di sekelilingnya. Pada waktu yang sama, kepupusan haiwan atau kepupusan fauna boleh menyebabkan berlakunya ketidakseimbangan ekosistem pada permukaan bumi ini. Kesan kepupusan haiwan yang seterusnya ialah tiada ketinggalan. Dalam konteks ini, kepupusan haiwan menyebabkan generasi pada masa akan datang tidak dapat melihat haiwan yang telah dipupus, seperti beruang, badak sumber Sumatera, harimau Malaya, gajah dan orang hutan. Generasi tersebut akan atau hanya melihat haiwan yang telah dipupus melalui gambar atau internet sahaja. Hal ini menunjukkan bahawa kepupusan haiwan atau fauna mendatangkan kerugian yang sangat besar kepada generasi pada masa akan datang yang tidak dapat melihat haiwan-haiwan yang terancam atau haiwan-haiwan yang pupus dalam masa kini. Baiklah, sekarang saya meneruskan dengan penyelesaian isu kepupusan fauna yang perlu diambil oleh semua pihak bagi mengelakkan isu kepupusan fauna daripada terus berlaku. Cara penyelesaian bagi isu kepupusan fauna daripada terus berlaku ialah pemeliharaan dan pengekalan. Pihak yang berkuasa perlulah menanam semula kawasan yang ditebang atau pokok yang ditebang seperti pokok kayu bala yang boleh menanam semula bagi menggantikan pembalakan terpilih, iaitu tinggalkan beberapa pokok besar dan banyak pokok kecil serta menghadkan kapasiti hutan untuk mengelakkan tumbuh-tumbuhan atau pokok-pokok daripada ditebang. Tambahan pula, pihak yang berkuasa perlulah mewartakan taman laut bagi kehidupan laut dan hutan simpan bagi haiwan-haiwan yang terancam di negara kita atau di seluruh dunia.
Pihak kerajaan atau pihak berkuasa perlulah menguatkuasakan undang-undang sebagai langkah dalam menyelesaikan isu kepupusan fauna di negara kita. Pihak kerajaan atau pihak berkuasa perlulah menjalankan tugas dengan penuh tanggungjawab dan adil bagi menangangi isu kepupusan fauna tersebut. Jika dilihat dari sudut lain, pihak kerajaan atau pihak yang berkuasa perlulah mengenakan hukuman yang berat seperti denda atau penjara kepada pesalah tanpa mengira kedudukan atau status pesalah tersebut. Pada waktu yang sama, pihak berkuasa perlulah menjalankan pemantauan dengan kerap bagi mengelakkan aktiviti-aktiviti pemburuan haram yang dijalankan oleh manusia. Hal ini menyebabkan boleh menangangi masalah atau isu kepupusan fauna di negara kita dengan lebih baik. Seterusnya, pihak berkuasa perlulah mengawal pemburuan kehidupan liar supaya kehidupan liar tersebut tidak diancam atau mengalami kepupusan. Dalam konteks ini, pemburuan beberapa spesies haiwan liar perlu diharamkan. Jabatan Perlindungan Hidupan Liar perlu bertanggungjawab bagi melindungi kehidupan liar dengan memperketatkan undang-undang tentang pembalakan dan pemburuan haram bagi mengelakkan isu kepupusan haiwan atau fauna daripada terus berlaku. Pada waktu yang sama, jabatan tersebut perlu peka dengan setiap pergerakan yang dilakukan oleh pembala dan pemburu haram. Jika dilihat dari sudut lain, Akta Perlindungan Hidupan Liar 1972 perlu dikuatkuasakan agar kawalan pembalakan dan jaminan kehidupan liar dapat ditingkatkan dengan lebih baik. Pada waktu yang sama, taman negara perlu dijadikan sebagai kawasan perlindungan hidupan liar bagi mengelakkan berlakunya kepupusan haiwan di seluruh dunia atau di negara kita. Umum mengetahui bahawa pihak yang berkuasa perlulah menjalankan penyelidikan dan pembangunan secara awal bagi menangangi isu kepupusan fauna di negara kita. Dalam konteks ini, kajian dan penyelidikan perlu dijalankan bagi meneruskan pembiakan haiwan dengan mencipta hormon-hormon yang membantu dalam pembiakan. Hal ini menyebabkan haiwan-haiwan yang berada pada tahap terancam boleh membiak dengan menggunakan hormon-hormon tersebut. Jika dilihat dari sudut lain, pembangunan yang melibatkan kehidupan atau habitat hidupan liar seperti pembinaan empangan, perumahan dan pertanian perlu dirancang secara awal dengan lebih teliti supaya mengelakkan isu kepupusan haiwan atau fauna daripada berlaku. Pada waktu yang sama, pihak yang berkuasa perlulah menjalankan kajian terhadap kesan ke atas ekosistem secara mendalam dan teliti agar hidupan liar dapat kekal di bumi ini serta isu kepupusan fauna ini dapat dielakkan. Penyelesaian terakhir bagi isu kepupusan fauna ialah melalui pendidikan. Pihak kerajaan haruslah memastikan bahawa masyarakat tidak menggunakan barang-barangan yang diperbuat daripada spesies-spesies terancam seperti penyu, harimau Melayu, beruang, orangutan dan badak sumbu Sumatera. Jika dilihat dari sudut lain, sebagai seorang masyarakat, kita perlulah menyokong kempen-kempen kehidupan liar yang dianjurkan oleh kerajaan seperti kempen menentang pembalakan haram dan keterlaluan bagi mengatasi isu kepupusan fauna yang sering berlaku di seluruh dunia ini. Pada waktu yang sama, pihak kerajaan haruslah menimbulkan kesedaran tentang kepentingan pemeliharaan dan pengekalan sumber asli terhadap masyarakat sebagai salah satu langkah dalam menangangi isu kepupusan fauna terus
daripada berlaku. Jelaslah bahawa pendidikan dan kesedaraan yang lebih berkesan boleh menanangi isu kepupusan fauna dengan lebih baik. Saya berharap isu kepupusan fauna ini dapat dielakkan daripada terus berlaku jika semua pihak memberikan kerjasama yang sangat baik tanpa gagal. Sekian, terima kasih.